Assalamualaikum dan hai semua. Dalam topik kali ini aku nak sembang pasal Huawei, China dan jenama-jenama dari China dan apa kaitan dia dengan US. Sebab ada mesej dekat WhatsApp tanya pasal benda ni, lebih kurang macam ni lah bunyi dia. Adakah phone dari China ni masih lagi reliable? Aku takut jadi sama nasib macam Huawei. Okey, terima kasih pada yang bertanya sebab soalan ni memang soalan yang sangat-sangat bagus. Dan untuk menjawab persoalan ni, aku pecahkan kepada dua benda pokok. Tanpa buang masa, let's jom. Okey, pertama sekali kita kena faham yang China merupakan negara yang menganut ideologi komunisme, manakala US adalah negara yang menganut ideologi kapitalisme. Yang mana kapitalisme dan juga komunisme ni memang tak boleh berlagak angin dan saling tak ngam di antara satu sama lain. Dan dijadikan cerita lagi, CEO Huawei yang merupakan pengasas kepada Huawei merupakan ahli politik, parti politik Komunis Party of China, dan dia juga pernah bekerja sebagai engineer dalam China punya army lah. So dia jadikan cerita benda-benda macam ni menjadikan US trigger untuk menuduh Huawei menggunakan teknologi mereka ni untuk mencuri data, spy pengguna dan menyalahgunakan teknologi. We confronted untrustworthy Chinese technology and telecom providers. We convinced many countries, and I did this myself for the most part, not to use Huawei because we think it's an unsafe security risk. It's a big security risk. Benda-benda macam ni menyebabkan pertembungan politik, pertembungan geopolitik di antara China dan juga US, yang mana Huawei ada hubungan kait yang rapat dengan kerajaan China. Okay, yang kedua adalah, kalau kita tengok Huawei ni memang dia kuasai dari segi 5G dan juga banyak lagi lah berkaitan dengan telecommunication, yang mana benda-benda macam ni telah mencalarkan ego US sebagai orang kata superpower kat dunia ni. Yang mana kalau kita tengok teknologi 5G dekat US tu memang tak boleh nak lawan lagi lah teknologi 5G yang dibawa oleh China ni. 5G ni merupakan salah satu teknologi yang sangat-sangat penting untuk digital transformation yang akan digunakan pada tahun-tahun mendatang. So Huawei yang kuasai, jadi US dia macam rasa macam dia terancam lah dari segi ekonomi kan. Sebab Huawei lah dia supply modem, Huawei lah supply pencawang 5G. Kalau kita tengok dekat Malaysia pun yang memasang tower 5G ni adalah Huawei. Dan disebabkan Huawei ni merupakan superpower dalam teknologi telecommunication, so US jadi macam dia terancam dengan apa yang Huawei kuasai. Jadi kalau hampa boleh faham dua benda ni, hampa akan dapat jawapan lah untuk soalan-soalan yang berikutnya. Okey, kalau kita tengok CEO company dari China ni, contohnya macam Vivo, Oppo, OnePlus dan sebagainya, mereka tak ada secara terbuka mengumumkan yang mereka ni merupakan ahli parti politik sekian-sekian. Mereka ni tak mengumumkan mereka terlibat dalam arena politik. Berbeza dengan CEO Huawei yang Ring Zhifei tu, memang dia secara terbuka yang dia merupakan ahli parti politik Communist Party of China, dan dia juga pernah bekerja dengan kerajaan China yang menjadikan benda ni satu konflik untuk syarikat Huawei lah. Syarikat-syarikat dari China ni dia belum mencapai lagi tahap superpower seperti mana yang dicapai oleh Huawei. Kalau kita tengok Huawei ni, dia punya besar punya company, dia siap ada satu perkampungan Huawei yang menempatkan staff-staff dan R&D semua ditempatkan di situ. Dan mereka ni ada 188,000 orang staff, dan produk-produk mereka ni macam modem, smartphone, rangkaian 5G semua tu dipasarkan kepada 170 buah negara. Dan benda ni menjadikan Huawei sebagai salah satu telecommunication superpower. Benda-benda macam ni tak dicapai lagi oleh syarikat-syarikat dari China seperti OnePlus, Vivo, Oppo dan sebagainya lah. Jenama-jenama lain tu memang dia tak fokus kepada telecommunication, tapi hanya menghasilkan smartphone. Contoh OnePlus dia buat smartphone saja, macam Vivo dia buat smartphone saja, Oppo dia buat smartphone saja. Depa tak macam Huawei yang buat segala macam benda yang berkaitan dengan telecommunication, termasuklah teknologi semiconductor. Huawei ada high silicon kirin yang menghasilkan chipset depa sendiri. Dan Huawei juga ada membangunkan software depa sendiri, depa buat OS sendiri, buat software, buat AI semua sendiri. So benda ni dia memang menjadi satu macam ancaman dari segi ekonomi kepada US, dan jenama-jenama lain tak ada
lagi mencapai tahap seperti mana Huawei capai. Jadi kat sini kalau ikut jawapan aku boleh bagi untuk masa sekarang ni, hampa pakailah phone China ni macam OnePlus ke Vivo, Oppo, memang tak ada masalah untuk masa ni sebab aku tak nampak lagi lah yang mereka akan jadi macam Huawei. Syarikat-syarikat yang termasuk dalam entity list ni memang tak boleh berdagang dengan syarikat-syarikat yang berpangkalan di US dan juga syarikat-syarikat yang menggunakan teknologi yang dipatenkan di US. Jadi benda ni menyebabkan Huawei membangunkan OS mereka sendiri, lepas tu mereka tak boleh nak pakai Google, dan bagi aku isu-isu macam ni memang membawa kesan yang sangat besar lah pada penjualan Huawei, dan strategi Donald Trump untuk menyekat kemarahan Huawei sebagai gergasi telekomunikasi nampak berhasil jugalah. Dan kalau dari segi politik US sekarang ni, macam kita tengok Joe Biden telah memenangi pilihan raya presiden yang lepas ni, dia belum lagi menyatakan stand dia secara rasmi. Adakah Huawei akan dilepaskan daripada entity list tersebut? Aku pernah baca dekat Washington Post punya artikel yang mereka kata Joe Biden akan meneruskan apa yang Donald Trump buat semasa pemerintahan Trump. Dan aku harap video ni boleh menjawab persoalan apa yang adakah boleh pakai lagi phone-phone dari China selain pada Huawei. Okey, sehingga bertemu lagi dalam video akan datang. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe dan komen kat bawah. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Adios.